Baiklah, paste pertama yang akan saya tunjukkan adalah paste rendang. Jadi kita nak buat 2 kilo paste 2 kilo paste. Jadi bahan-bahannya adalah kita perlukan bawang putih di sini yang telah dikupas dan juga bawang merah. Semua timbangan ini adalah selepas dikupas nanti ikut je resipi tu kita tengok dan kita timbang kenapa kena timbang untuk memudahkan kita mengira nanti kalau kita ni 2 kilo, kalau kita nak jadikan 20 kilo kita kalikan saja 10, jadi akan jadi 20 kilo begitu. Dan kita gunakan bawang merah ataupun bawang besar Bombay dekat sini nak pakai bawang merah yang kecil boleh, nak pakai bawang yang besar sedikit macam ni pun boleh. Bila kita buat secara komersial kita akan menggunakan bawang besar macam ni lah kita tak menggunakan bawang yang kuning Holland kenapa? Bukan tak boleh guna, boleh, tapi bila kita tumis nanti dia akan makan masa yang lama untuk dia kering kerana dia banyak air. Dan kita ada halia, kita ada lengkuas, kunyit, serai, dan di sini kita ada paste asam jawa Saya menggunakan paste asam jawa Adabi lah Kenapa saya lebih suka dia punya konsistensi. Kalau kita menggunakan asam jawa dan kita jadikan dia pati asam jawa, kita perah dengan air, kadang-kadang dia masam, kadang-kadang dia kurang masam Kenapa? Kadang asam jawa tu banyak biji, kadang dia kurang biji. Jadi untuk buat paste ini kita nak konsisten rasa dia, kita menggunakan paste. Jadi senang aja. Kemudian kita ada cili kisar kat sini Ini cili yang telah dikisar, iaitu cili kering. Kita gunting, kita rebus dan kita kisar dengan air begini Kemudian sini ada kerisik. Dan seterusnya kat sini ni rempah dia kita ada ketumbar, biji ketumbar dekat sini, dan kita ada jintan manis. Ni yang kasar ni bagi jintan manis, dan walaupun hitam ni dia panggil jintan putih. Jangan tanya saya kenapa dah macam tu nama dia. Setengah orang dia suka juga letak kulit kayu manis, itu terpulang kulit kayu manis. Dan kat sini ada minyak untuk kita menumis, dan ini adalah air untuk kita kisar ke semua bahan-bahan kita, dan ini adalah air untuk kita buat paste nanti. Jadi kita terus, yang pertama kita nak sangai kita punya rempah ni, rempah biji ni, ketumbar, jintan manis dan jintan putih, kita nak sangai Okey. Untuk sangai biasanya kita gunakan kuali api jangan besar sangat, dan kita terus masukkan dalam kuali begini tanpa minyak Ini dia panggil sangai. Kalau ada minyak tu dia panggil goreng Alright. Kenapa rempah kita perlu disangai kita nak sangai dia untuk membangkitkan bau. Itu yang sedap tu. Ni dia. Okey. Kacau perlahan begini. Kalau banyak kita juga boleh masukkan dalam oven sebenarnya. Jadi kalau kita bakar dalam oven, kita bakarlah pada suhu 180 hingga 200 darjah Celsius selama lebih kurang 5 hingga 8 minit gitu kalau dapat dengar ni, dia akan meletup-letup bunyi dia. Itu yang kita nak tu. Okay. Baiklah. Ni dah lebih kurang 3 minit kita biarkan, dan kita boleh kisar kita menggunakan pengisar yang kering. Jadi untuk mengisar ketumbar dan juga jintan ni tadi, kita menggunakan pengisar kering ini kita masukkan dalam pengisar dan kita kisarlah jangan masukkan penuh, separuh je nanti penuh dia tak bergerak Okey. Tak lama kalau ikutkan tadi lebih kurang 20 saat je gitu. Okey. Ni dia. Tu dia. Okey. Dan kita kisarlah yang lain-lain ni. Bawang ni kita hias dulu sebelum kita masuk dalam blender. Halia begitu juga halia kita hias sedikit. Untuk serai ni tuan-tuan dan puan, biasanya kita akan potong lebih kurang 4 inci, 4 hingga 5 inci sahaja kita tak ambil panjang-panjang tu lah. Kita ambil bahagian putih yang 4 hingga 5 inci ni je. Untuk kita punya bahan-bahan ni, bila kita nak buat paste penting untuk kita pastikan yang kita kupas dan kita basuh kupas dan basuh dan tak ada tanah-tanah, kerana tanah juga banyak mengandungi mikroorganisma. Ini kena jaga ni semua proses daripada rantaian dia, daripada awal sampai ke siap nanti packing,
adalah kita untuk menghindari mikroorganisma. Kena ingat, mikroorganisma ni yang saya terangkan tadi adalah punca utama kerosakan paste kita. Jadi untuk pawang ini kita blender dengan air. Ini air yang telah kita sukat tadi. Okay. Dan sedikit minyak. Jangan banyak. Kita ambil daripada minyak yang patut kita tumis, kita ambil sedikit supaya dia mudah untuk kisar halus. Dan kita kisarlah sehingga dia halus. Okey. Dalam pembuatan paste penting untuk kita menghaluskan semua bahan yang kita gunakan. Kalau kita masak biasa, serai itu mungkin kita titik-titik je masuk. Tapi dalam pembuatan paste kita tak boleh nak titik-titik serai dan kita nak packing, tak boleh. Jadi kita kena kisar halus semua begini. Kita tengok minyak kita dah panas belum? Tu bila kita nampak kayu kita dah bubuh, tu maksud dah panas, dan kita boleh terus masukkan bahan kisar kita tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan kita kena garingkan bahan kisar kita selama lebih kurang 8 minit, 6 minit. Di situ kita tengok kuantiti dia macam mana dan juga api kita macam mana sampai dia garing. Itulah, kita kacau ni lagi kita perhatikan. Ni dia dah mula hampir naik minyak, dia dah mula kering, dan kita teruskan je, jangan berhenti. Dan sehingga dia lagi kering sedikit dan minyak tu lagi banyak yang terbit. Sebelum kita masukkan cili, ni penting dalam pembuatan paste, kita nak pastikan setiap peringkat tumisan itu dia benar-benar garing. Kenapa? Kalau dia tak cukup garing, ini juga adalah antara punca kerosakan paste kita. Okey, baiklah, kita perhatikan dia dah mula garing kat sini. Kita perhatikan di bawah juga dah garing sedikit. Dan pastikan dia tidak berkerak. Ini penting untuk kita kacau dari semasa ke semasa. Dan bila kita rasakan paste kita ataupun bawang kita tadi dah mula pecah minyak, kita minyak dah mula naik macam ni, dan kita boleh terus masukkan cili kisar. Ni saya menggunakan cili merah kisar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tukar resipi ni kepada rendang ala-ala Minang, kita boleh gantikan cili merah ni dengan cili padi hijau. Tapi kurangkanlah dia punya kuantiti. Jangan ikut berat, agak-agak kepedasan yang tuan-tuan dan puan-puan suka. So kita kacau cili ni sehingga dia benar-benar garing lagi. Okey, ini adalah proses step ataupun step kedua dalam pembuatan paste rendang. Step tadi, step pertama kita tumis bahan kisar, iaitu bawang merah, bawang putih, serai, hala, lengkuas, kunyit. Dan yang step kedua, kita nak garingkan cili kita ataupun lada kita sehingga dia naik minyak seperti tadi. Dia juga makan masa lebih kurang 5 hingga 10 minit juga, bergantung kepada kuantiti dan juga api tuan-tuan dan puan-puan. Dan api dia jangan besar sangat, nanti dia hangus di bawah. Kita tak nak macam tu. Okay, kacau terus Perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, cili kita dah mula macam minyak ni, maksudnya dah mula garing. Dan dia bila dah garing ni, kita kena selalulah kacau di bahagian tepi, terutama di bahagian tepi ni. Di bahagian bawah piuk ni, tepi ni dia akan cepat berkerak. Seterusnya kita boleh masukkan rempah biji kita tadi, iaitu campuran ketumbar dan juga jintan serta lada hitam sini. Dan kita kacau sebentar campuran kering ni. Yang kering ni tak ada masalah, kita tak risau, kita tak payah dia terbit minyak sangat. Kita kacau saja supaya dia agak sebati gitu sebelum kita masukkan air dan juga bahan-bahan kita yang lain. Sebaik campuran rempah kering kita dah kering, kita boleh masukkan air. Tuan-tuan, masukkan air. Okey. Dan semua bahan-bahan yang lain. Sini saya menggunakan gula merah atau gula Melaka bersama dengan gula putih biasa. Kenapa saya campur? Saya nak gula merah tu memberi sedikit rasa karamel. Di sini kita ada serbuk pati daging, ataupun boleh pakai serbuk pati ayam dan juga garam. Biasanya kalau paste saya menggunakan garam kasar. Saya tak menggunakan garam halus.
Kalau tak ada boleh juga menggunakan garam halus. Seterusnya saya nak masukkan kerisik kerisik di sini. Ni rendang. Rendang kalau tak ada kerisik bukan rendang nama dia. Okey. Masukkan kerisik dan juga pis asam jawa sedikit. Okey. Kita masukkan dulu sedikit dan kita akan tengok nanti, kita akan cek dia punya kemasaman ataupun kadar pH. Dan ini adalah air yang tadilah balance dia. Dan kita didihkan dia selama lebih kurang 10 minit hingga 15 minit lagi dengan api yang perlahan. Baiklah. Ni dia rupa dia. Paste rendang yang telah kita renihkan selama lebih kurang 10 minit, 15 minit. Okey. Kita dapatkan minyak dia dah naik. Ni yang kita nak ni. Okey. Ni yang menunjukkan paste kita dah cukup masak. Okey, sekarang kita nak packing, tapi sebelum tu saya nak ambil sedikit, nak sukat berapa dia punya pH ataupun kadar kemasaman. Jadi saya ambil ini sikit yang saya sejukkan sebentar. Okey. Sementara tu kita boleh tutup dulu api untuk paste ni. Sekarang kita nak packing, kita panaskan balik. Tapi yang penting kita nak ambil sedikit, kita nak tengok berapakah bacaan pH ini. Tapi nak buat bacaan pH tu kita tak boleh panas-panas. Jadi saya akan rendam ni dalam air sejuk, dan lepas sejuk ni kan saya akan tunjuk macam mana saya sukat suhu dengan pH meter. Okey, saya kacau paste ni supaya dia cepat sejuk di atas air ni, air sejuk ni. Dan sekarang kita nak menggunakan pH meter kat sini dan kita terus cocok lah. Kita tengok berapa bacaan dia. Paste rendang ini